Assalamualaikum semua, bersama aku lagi sekali MDA Legacy dalam video yang terbaru untuk minggu ni. Okay, sebelum ni aku ada buat video pasal Stage 1 punya mods, apa yang korang perlu tukar, apa yang korang perlu buat untuk tahap pertama. Kira macam baru nak start buat kereta tu, tapi kalau korang tak nak compromise reliability kereta tu and korang nak bawa kereta tu harian. Siapa yang belum tengok video tu, aku akan post link dekat atas ni dan juga dekat description, so korang boleh share dulu video tu sebelum korang tengok video stage 2 ni. And untuk video hari ni aku nak cerita sikit pasal stage 2 punya mods Tetapi stage 2 punya mods yang aku nak bincangkan hari ni adalah berdasarkan aku punya personal opinion and juga personal experience aku selama aku main track dulu. Taklah kuat sangat, adalah juga sikit-sikit yang aku tahu. So basically, untuk video kali ni aku akan terangkan and aku akan discuss pasal stage 2 punya mods, tetapi aku akan terangkan bab handling sahaja. Sebabnya masa aku dulu main track, aku lebih pentingkan handling dulu, baru aku akan masuk bab performance. So tanpa membuang masa lagi, jom kita beralih ke stage 2 punya mods. Okay, stage 1 punya mods, siapa yang dah tengok video, korang dah tahu ini adalah video tentang stage 2 punya mods. Okay, apa tu stage 2 punya mods? Stage 2 punya mods ni nak kata beza sangat dia punya konsep dengan stage 1 tu, tak juga, tapi dia punya penambahan tu ada. Dan juga harga untuk barang-barang stage 2 ni of course akan mahal sikit lah berbanding dengan stage 1, sebab nama pun stage 2, korang dah lagi upgrade korang punya kereta. So stage 2 ni dia agak agresif sikit berbanding dengan stage 1 in terms of barang yang korang akan tukar tu. So siapa yang sesuai untuk stage 2 mods ni? Okay, bagi aku yang sesuai untuk stage 2 punya mods ni adalah golongan yang dah try stage 1 punya mods and dia rasa dia boleh upkan lagi overall performance of kereta diorang. Dan yang kedua adalah mungkin bagi aku mungkin orang tu dah start ada rasa macam nak berjinak-jinak untuk main track. Tak kisahlah korang nak main track day ke, korang nak main time attack ke, elite ke, MIMC ke, Sepang ke, Datuk Sago ke, mana-mana track pun korang dah rasa macam okay, aku nak try and aku nak prepkan kereta aku, tapi tak nak yang melampau. So stage 2 adalah salah satu jalan penyelesaian dia. Alright, tanpa membuang masa lagi, jom kita start dengan barang pertama untuk stage 2 mods. Okay, so kita akan bermula dengan barang pertama stage 2 mods yang aku rasa adalah penting. First kali aku rasa yang penting adalah adjustable suspension. Okay, apa sebenarnya adjustable suspension ni? Okay, adjustable suspension ni adalah di mana korang punya stock standard suspension tu korang tukar dengan brand yang adjustable, apa-apa brand pun. And kenapa dia panggil adjustable suspension? Korang boleh adjust, okay, dia ada dua jenis. Satu yang aku tahu, satu high low dan juga satu lagi high low soft hard. Untuk high low korang boleh adjust tu punya ketinggian dan kerendahan sahaja, high low. Kalau adjustable jenis high low soft hard, korang boleh adjust dia punya ketinggian, kerendahan, dan juga korang boleh adjust dia punya kekuatan dampening force dia, nak rendah pula, nak lembut ataupun nak keras. Kalau korang tengok dekat absorber mounting kat atas tu kadang-kadang ada punat yang ada arrow tunjuk S dengan H, dekat situ dia adjust dia punya soft hard, dia punya tahap dampening force dia, keras ke lembut. Tapi selalunya bila orang dah nak tukar adjustable ni, dia dah faham dah yang kereta dia memang akan keras lah. Kau buat soft hard pun ada rasa sikit sangat lah beza dia. So untuk kebiasaannya orang nak tukar adjustable ni, dia akan tukar brand high-low saja pun dah cukup madai lah, harga pun murah sikit. So bila diorang tukar adjustable high-low ni, diorang boleh adjust dia punya ketinggian dan kerendahan sahaja. Kalau bab diorang contohnya rasa macam spring ni tak cukup keras ataupun spring ni tak sesuai dengan aku punya kereta ke, itu atas sendiri punya kehendak sendiri punya taste. So cara diorang untuk buat keras atau lembut, diorang kena tukar spring. So spring tu dia ada dia punya rate 6K, 8K, 10K, 12K pun ada. So dekat situlah diorang nak set and fine tune diorang punya
dampening force, and juga tune dia punya adjustable ikut tahap pemanduan macam mana, cara korang bawa semua. So apa kelebihan korang tukar adjustable suspension ni? First kali, of course, korang punya handling akan jadi lebih solid. Korang punya handling, cornering akan jadi lebih mantap and spot on. Sebab apa? Sebab kereta tu bila korang dah rendahkan, dia punya center of gravity dah makin rendah, membuatkan kereta tu lagi stabil. Bila korang corner, less likely untuk kereta korang untuk berpusing, dan juga korang punya body roll pun akan berkurang. Maknanya kereta tu akan sentiasa berada dalam keadaan yang stabil. Masa corner pun dia tak ada body roll, tak ada rasa macam sampan kereta tu. Bila semua tu dah take into factor, kereta korang akan handle lagi bagus lah basically. Dan juga yang kedua, kelebihan yang kedua adalah korang boleh adjust ikut kesesuaian situation. Maknanya since korang boleh adjust punya ketinggian, korang boleh adjust, contohnya bila bawa daily, korang nak adjust tinggi sikit. Bila nak masuk track, korang boleh adjust rendah sikit. So itulah dia punya kelebihan kalau pakai adjustable ni. Korang ada pilihan untuk tentukan ketinggian kereta korang mengikut kadar kesesuaian dekat mana korang nak bawa kereta tu. So dalam experience aku pula tentang adjustable ni, masa zaman aku pakai Gen 2 aku dulu, aku pakai brand Gap HE series High Low Body Shift. Maknanya aku boleh adjust dia punya ketinggian kereta tu sahaja, tapi tak ada option untuk soft hard tu. Sebab bagi aku time tu aku dah tak kisah dah pasal keras ke lembut ke. Aku nak kereta aku stabil, aku nak kereta aku boleh attack corner macam mana aku nak. So bila aku pakai Gap HE series ni, aku beli dekat bengkel member aku, Aaron, dekat Momentum Auto Garage. Okay? Dia banyak gila supply barang-barang performance. Aku beli Gap HE series tu dengan spring rate depan 10k, belakang 8k. Depan 10k, belakang 8k. So bear in mind yang lagi tinggi nombor spring rate korang tu lagi keras So masa tu dalam kereta aku pun tak ada passenger, sebab selalunya aku seorang je yang bawa kereta, tak ada orang tu. Seat belakang pun aku dah buang. So aku dah tak pentingkan keselesaan sangat. Walaupun kereta tu aku buat kereta daily untuk pergi kelas, untuk balik kelas, lepas tu aku nak melenjan lagi dekat track. So masa tu kat adjustable tu aku dah tak fikir apa dah. Memang aku cuma nakkan handling yang lagi power berbanding dengan suspension yang original, ataupun setakat tukar sport spring sahaja. Okay, selesai bab adjustable suspension, aku nak terangkan pula pasal perkara yang kedua yang penting untuk stage 2 mods ni. Perkara yang kedua adalah membabitkan braking system. The whole parts of braking system. Apa yang korang kena tukar untuk dapatkan braking system yang cun? First kali korang kena tukar dia punya brake disc. Second, korang kena tukar dia punya brake pad. Dan ketiga, korang tukar dia punya brake line. Pertama sekali aku nak cerita pasal jenis-jenis performance punya brake disc. Jenis brake disc yang pertama adalah cross drill brake disc. Cross drill brake disc. Cross drill brake disc ni adalah bila korang tengok disc brake tu, dia ada lubang-lubang yang sudah di-drill dalam brake disc tu. Korang nampak lubang-lubang, okay, itu namanya adalah cross drill brake disc. So apa sebenarnya function lubang-lubang dekat brake disc tu? Itu setakat nak nampak gah depan orang saja, ataupun ada dia punya certain functions. Okay, sebenarnya memang nampak gah pun depan orang bila tengok macam terancam sikit, sebab orang kata okay, dia dah upgrade dia punya braking ni, maknanya dia ni memang dah ada next step, fikir next level punya mods. Okay, first kali korang dah show an impression dekat orang. Second, function lubang-lubang tu adalah untuk dissipate heat, untuk mengurangkan haba, mengeluarkan haba yang terhasil daripada disc brake korang. Mana datangnya haba tu? Haba tu datang dari hasil friction antara brake pad korang dengan brake disc korang apabila korang brake. So apa function lubang-lubang tu? Lubang-lubang tu dia akan mengeluarkan angin-angin panas, mengeluarkan heat, dan akan menyejukkan korang punya brake disc. Aku nak cakap brake pad tadi, brake disc. Yang kedua,
Jenis brake disc yang kedua adalah slotted. Slotted ni adalah disc brake yang kalau korang pernah tengok dia ada garisan sampai hujung, dia ada garisan. Okay, itu adalah slotted punya performance brake disc. So function slotted punya brake disc tu adalah sama juga dengan cross drill punya brake disc. Dia punya function adalah untuk dissipate heat supaya korang punya brake disc berada dalam suhu yang optimum untuk korang, untuk membenarkan korang membawa kereta dengan lasak untuk jangka masa yang tak adalah panjang tapi lebih. Contohnya korang dalam track, korang nak kena pakai brake tu sangat penting dalam track So dengan adanya drill, cross drill dan juga slotted ni, dia akan membantu mengurangkan haba. Itulah das korang punya brake cukup cengkaman sampai akhir race, dan dia akan mengurangkan kebarangkalian korang untuk mengalami brake fade. Brake fade ni adalah bila korang membawa kereta dalam keadaan yang lasak. Contohnya dalam track korang pakai brake banyak kan, press. Brake fade ni adalah bila korang punya disc brake tu dah panas sangat, dan bila korang pijak brake tu, first kali yang korang akan rasa pedal feel dah lain. Dia rasa macam dah tak solid, dia rasa macam spongy, dan juga korang akan rasa korang punya brake kurang cengkam. So dengan pakai cross drill dengan slotted ni, benda tu, kebarangkalian untuk korang kena benda tu adalah kuranglah, sebab korang punya disc brake tu dah ada dalam suhu yang nice. Jenis yang ketiga brake disc adalah drill and slotted performance brake disc. Okay, drill and slotted, so korang tahu dia ada lubang and dia juga ada garisan slotted tu. So sebab tu dipanggil slotted and drill punya brake disc. So jenis brake disc yang ni adalah paling cun yang korang boleh pakai, sebabnya dia ada dua-dua design kat situ. Drill ada, slotted pun ada. Nak kata jauh sangat beza tu tak ada juga, tapi akan rasa beza in terms of dia punya cooling, sebab dia dah gabungkan dua design dalam satu brake disc, drill dan juga slotted. Untuk pengalaman aku pula pasal brake disc ni, aku dulu pakai jenis slotted and drill brand RS Pro ke RSS Pro, aku lupa. Bila aku tukar benda tu, aku tukar sekali lah brake pad dengan brake line semua tu, aku memang terus terasa dia punya brake tu macam mana. Sebab dulu aku pakai Gen 2 tu adalah satu kereta yang berat kereta tu. Bila aku tukar brake disc, brake pad and brake line tu, aku terus rasa perbezaan yang ketara lah bila aku brake tu. Bila tukar brake disc yang performance punya ni, kita punya keupayaan untuk attack corner tu lagi sedap, sebab kita boleh apply late braking. Tapi late braking tu kita cerita hal lain lah, kita tak cerita teknikal, kita nak cerita barang yang kita patut tukar. And then selepas brake disc, korang tukar pula brake pad korang, benda yang kecil-kecil tu. Benda tu yang akan mencengkam brake disc korang untuk memberhentikan kereta korang. Sebabnya kalau korang tukar brake disc tapi kalau korang tak tukar brake pad tu, korang tak boleh juga nak dapat rasa keseronokan tukar brake disc tu. Sebab korang punya brake pad standard tu dia tak tahan dalam suhu yang tinggi. Apa yang membezakan brake pad performance dengan brake pad yang biasa? Okay, brake pad yang performance ni dia ada good friction punya level, and dia jenis yang boleh tahan lasak punya dalam suhu yang tinggi. Maknanya kalau korang melenjar dalam track, dia still can hold on to its performance and dia boleh perform daripada awal race sampai akhir race. Kalau korang pakai brake standard, walaupun korang tukar brake disc, korang punya brake pad tu tak akan tahan and korang tetap akan rasa brake fade. Brake fade tu tadi aku cerita brake fade. Okay, contoh brand yang aku boleh recommend masa aku pakai Gen 2 dulu adalah Project MU punya brake pad, and also EBC Yellow Stuff. Bila aku sebut EBC, aku rasa ramai juga orang yang main kereta tahu brake pad jenis EBC ni. Setahu aku, EBC kalau untuk performance, untuk racing punya brake pads, dia ada 3 jenis: Orange Stuff, Blue Stuff dengan Yellow Stuff. Okay, orange dengan blue ni dia ada duduk dekat bawah Yellow Stuff ni, tapi dia still sedap lah untuk pemanduan yang lasak macam dalam track. Tapi aku decide untuk pergi ke Yellow Stuff ni sebab Yellow Stuff ni adalah grade yang paling tinggi untuk EBC in terms of dia punya brake pad. Dia memang mencengkam, dia ada tahan tahap kepanasan yang paling tinggi EBC Yellow Stuff ni, and tahan lama. Sebab aku bukannya full time masuk track,
Aku masuk track pun track kecil. So rasa macam EBC Yellow Staff ni adalah satu upgrade yang sedap lah untuk orang yang rasa macam nak bawa tasak lebih sikit ke, rasa macam nak masuk track ke. EBC Yellow Staff ni memang barang yang cun. So dalam experience aku pasal brake disc dan brake pad ni, brake pad pakai Yellow Staff, brake disc pakai drill and slotted. Dia punya braking performance memang cun teruk. Aku tak dapat langsung brake fade. Memang aku punya braking tak pernah fade. Sentiasa spot on, aku tekan dia brake on the spot. So bila aku dah tukar brake disc dengan brake pad ni, aku dah tak payah risau pasal braking dah. Kalau dulu masa aku mula-mula masuk track dulu, aku just tukar suspension, adjustable suspension saja, tapi braking system aku standard. Masa awal tu memang aku rasa cengkaman dia, tapi bila dah lama sikit, sebab first time aku masuk track adalah track day, so banyak lap dekat elite tu, lama kelamaan aku rasa yang brake aku dah tak makan. So dari situ aku boleh tahu apa next modification aku untuk memastikan aku dapat handling yang sedap dalam track ni. So itulah dia braking system. Perkara yang kedua iaitu brake pad. Yang ketiga bab braking system adalah brake line. Ok, brake line ni kalau kereta yang standard, dia akan pakai jenis rubber punya hose. Okay, rubber punya hose. Okay, brake line ni dia akan feed minyak brake tu ke piston brake tu. Okay, supaya dia dapat berfungsi lah. Minyak tu dia akan salurkan ke bahagian braking system korang. Kalau standard punya, dia pakai rubber. Okay, aku sebenarnya nak terangkan sangat pasal brake line ni pun tak boleh sangat, sebab aku takut aku salah info satu. And then yang kedua, aku tak berapa nak ada knowledge sangat pasal brake line ni. But aku cerita ni based on logical thinking lah, and some research aku buat dekat Google. So yang first kali, setiap kali korang tekan brake, dia akan pump lebih minyak ke bahagian brake korang. Okay, sifat rubber, bila dia under pressure, dia akan expand. And then aku perasan yang bila rubber hose tu dah expand, brake korang akan kurang menjekam. Dia dah kurang pressure kat situ, sebab dia dah expand dari tu. Aku rasa adalah kena mengena something dengan pressure. Okay, dia dah main pressure kat situ, dia dah tak dapat receive pressure yang secukupnya untuk mengaktifkan brake. So bukan mengaktifkan lah, bukan mengaktifkan, kira macam untuk dapat cengkaman 100% tu tak ada bila korang punya rubber hose sudah expand. So macam mana korang nak tahu rubber hose sudah expand ke belum? Bila korang brake, the same amount of force, contohnya bila korang dah bawa kereta lama and laju and brake banyak, bila korang apply the same amount of force dekat brake tu, dia punya tahap brake tu dah lain dah. Maknanya korang dapat rasa, tadi aku tekan banyak ni, tapi kenapa kali ni brake tu macam kurang mencengkam. Tu maknanya korang dah tahu lah, korang punya rubber hose sudah expand. So senang je untuk menyelesaikan masalah ni, korang tukar ke stainless steel braided hose. Ok, bendanya fairly simple. Berhose dia dalam panjang-panjang macam ni je. Korang bawa keluar yang rubber hose tu, korang gantikan dengan stainless steel punya ni, selesai masalah korang. Kecuali masalah leaking lah. Leaking tu memang akan sentiasa ada, so korang kena check juga. But in terms of dia punya expansion tu dah takkan wujud dah, sebab stainless steel dia tak expand. Selain daripada hose korang tak akan expand lagi dah, korang punya brake pedal punya feel akan lagi accurate, lagi tepat, dan juga increase in pedal feedback. Maknanya contohnya macam aku dulu, kita kena rasa macam in connection, kita akan rasa connected dengan brake ketiga-tiga pedal tu sebenarnya. Tapi bila nak brake tu, kita kena ada sense of connection antara kita dengan pedal brake tu, untuk kita tahu banyak mana kita nak brake, berapa lama kita nak tekan pedal brake tu. So bila aku tukar stainless steel punya braided hose ni, aku rasa penambahan performance yang ketara. Ok, habis bab adjustable suspension, braking system yang merangkumi brake disc, brake pad, brake line. Sekarang kita beralih ke perkara yang ketiga, iaitu strut bar. Ok, strut bar ni sangat-sangat optional bagi aku. Strut bar ni hanya penting untuk orang yang betul-betul nak berjinak untuk masuk track. Sebabnya fungsi stabilizer bar ni ataupun strut bar ni adalah untuk memegang korang punya body tu, untuk memastikan tak ada satu side kereta korang yang handle more pressure tau. Contohnya bila korang
Okay, macam ni kita korang corner ke kiri, maknanya bahagian belah kanan kita korang akan rasa lebih force. Okay, so dengan adanya bar yang megang ni, kedua-dua force itu akan menjadi sama. So bahagian mana yang penting bagi aku untuk letak stabilizer bar ni? Okay, kalau yang pentingkan stability dalam track, macam aku dulu, aku pasang engine strut bar dekat engine, fender bar, kalau buka fender, bar dekat dalam fender tu. Room bar adalah bahagian tengah-tengah kereta tapi dekat dalam, dekat tempat letak kaki passenger belakang tu. Rear lower bar tu dia connect antara absorber mounting ke absorber mounting, dia ada bar. Dan lagi satu aku pasang rear upper, yang kalau korang boleh tengok dari belakang, yang nampak dari cermin belakang yang ada bar kan, okay, itu aku pasang kat. So engine strut bar, fender bar, room bar, rear upper, rear lower, and kalau korang ada budget lebih, anti-roll bar. Anti-roll bar yang duduk dekat bawah sekali, bawah kereta. So bila korang dah pakai bar ni, aku tak dapat nak terangkan macam mana, tapi bila aku pasang, sebab aku pasang sekaligus, aku tak pasang satu. Bila aku pasang sekaligus, the next time aku bawa kereta tu, aku dah rasa macam bawa satu kereta yang baru. Kereta yang baru. Sebabnya aku rasa macam body kereta aku dah lagi solid. Bila aku corner, aku tak rasa macam body kereta aku tu membuai sangat. Bila corner tu memang rasa, macam nak cakap, rasa seketul. Kereta kau seketul keluar time corner tu. Kau attack corner macam mana pun, memang rasa rigid. Body kau sangat rigid. Body kereta memang sangat power. Brand yang selalu orang tukar adalah Ultra Racing. Aku pun dulu semua bar aku semua pakai Ultra Racing. Sebab brand-brand yang lain aku tak pernah cuba, and aku tak boleh nak komen apa-apa lagi. Okay, adjustable suspension dah, braking system dah, stabilizer bar pun sudah. Yang terakhir tayar. Ini sebenarnya kalau bukan stage 2 pun korang akan tukar juga kalau korang nak rasa perbezaan time driving. Tapi untuk stage 2 mods ni, kalau korang tukar semua benda ke atas tapi korang tak tukar tayar yang performance, maka membazirlah korang punya duit bikin stage 2 mods tu. Sebab apa? Sebabnya tayar ni lah yang menghubungkan kereta korang dengan jalan raya. Menghubungkan kereta korang dengan jalan raya. So kalau korang dah up braking system lah apalah, tapi korang punya level of traction tayar tu adalah rendah, so tak ada gunanya dekat situ. And bila aku cakap pasal performance punya tayar ni, tak semestinya korang kena tukar semi slick macam Yokohama A050 tu. Itu dah kira tayar untuk full time track punya kereta. Sebab memang kereta tu, tayar tu bila jalan tu kering, cengkaman dia memang power gila. Tetapi bila korang lalu atas jalan basah, tentu dia punya traction memang akan terus drop kau-kau. Sebabnya bunga yang ada dekat tayar untuk mengalirkan air tu sangat-sangat sikit. Dia ada lebih surface punya contact. So itu akan menghasilkan kepisangan bila korang nak drive. So unless korang kereta full track, pakai saja tayar UHP ataupun ultra high performance punya tayar, itu pun dah cukup memadai dah. Aku pun dulu pakai UHP punya tayar je sebab kereta aku pun kereta daily juga. Contoh tayar yang aku boleh bagi untuk UHP ni, yang masa aku pakai kat kereta aku dulu, all the time aku pakai Potenza RE003. Kereta pula. Tayar tu harga dia tak mahal sebab tadi tu aku pakai rim size 15. Aku beli tayar tu 195, 55, 15. Time tu harga dia dalam 210 untuk sebiji. So tak berapa nak tinggi sangat lah harga dia kalau nak bandingkan dengan tayar-tayar macam Michelin Pilot Sport ke. Okay, itu dia ultra high performance punya tayar juga, tapi itu dah level yang lain punya harga dia. Tapi kalau korang ada budget, apa salahnya spend lebih untuk safety korang? Okay, pakai Michelin Pilot Sport. Okay, itu antara tayar yang aku recommend lah. Tapi sebabkan budget aku time aku study dulu, aku hanya mampu pakai Potenza RE003, which bagi aku performance dia dah cukup power lah. Nak bawa daily okey, hujan okey, nak bawa land track, nak sasah land track pun okey. So itulah dia stage 2 mods punya video, all about
handling. Semua berdasarkan aku punya personal opinion, semua berdasarkan aku punya personal experience. So nanti aku nak ceritakan dalam next video stage 3 pula. Stage 3 ni agak ekstrim sikit, so nanti kita discuss tu dalam video yang lain, okay? Aku harap korang enjoy video kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share video ni. Dan kalau belum subscribe, boleh subscribe. And aku akan jumpa korang dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.